Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Okay, selamat bertemu dalam kelas saya. Okay, seperti yang kita kelas-kelas yang sebelum ni, iaitu kelas berkenaan dengan drawing, iaitu kita menukar daripada drawing isometrik kepada ortografik. Okay, hari ini kita akan uh, menukarkan gambar rajah ortografik kepada isometrik. Okay, alright. Okay, hari ini adalah 2 Disember 2021. Okay, biasanya seperti yang kita tahu, ortografik terdiri daripada beberapa gambar rajah. 3 lah biasanya, ataupun 2, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Sisi ni sama ada kanan atau kiri, bergantung pada view lah. Okay, dan kita akan tukarkan dia kepada gambar rajah isometrik seperti yang tertera. So, okay, top pandangan atas adalah yang ini, yang seperti yang berkelip tu. Pandangan hadapan yang ini, dan juga pandangan kanan ada juga yang ini, yang berkelip tu. Okay. Right, so tanpa melengahkan masa, kita buat latihan lah. Okay, gambar rajah yang diberi ini adalah dalam bentuk lukisan ortografik dan kita nak tukar kepada isometrik. Isometrik. Macam mana kita nak mula? Okay. So, sebelum kita mula, kita kena tentukan dulu jenis-jenis view tu ataupun jenis projection. Okay, so kita tengok gambar rajah ni. Kita tengok dia pada sekuan kanan. Biasanya dia ada garis 45 darjah ni kat sini lah. So, kalau garis 45 darjah di belah atas, dia adalah third angle projection. Third angle projection view daripada mana? Nanti kita tengok. Okay, third angle projection. So, ini adalah third angle projection. Okay. Untuk third angle projection, kemudian apa yang kita step yang pertama, kita tentukan jenis projection, iaitu third angle projection. Yang kedua, apa yang kita tentukan adalah dia punya front view. Okay, front view sentiasa bersetentang dengan third angle projection seperti yang ditulis ni. Front view akan sentiasa bersetentang dengan third angle projection. Dan seterusnya, third angle projection seperti yang saya bincang dalam kelas-kelas yang selepas. Pandangan belah kanan adalah pandangan kanan dan pandangan belah atas adalah pandangan atas. Pandangan belah kanan adalah pandangan kanan. So, untuk kes yang ni, kalau dia punya sudut 45 darjah, garisan yang sudut 45 darjah berada di belah sukuan pertama, so benda ni adalah drawing daripada view A. Drawing daripada view A. View A ini adalah pandangan hadapan lah. Pandangan hadapan. So, macam mana kita nak mula? So, pertama sekali kita nak mula, kita mulakan dengan sama ada pandangan hadapan ataupun pandangan sisi. So, untuk kes yang ni, kita mula dengan pandangan hadapan dahulu. Okay, pandangan hadapan, kalau kita tengok dekat sini, garisan yang ini, kita tengok dia berbentuk macam huruf Z. Tapi bila kita tengok Z ni, dia adalah melengkung dekat sini. So, melengkung yang ni kita abaikan dulu. Kita buat Z yang mana ada dululah. Okay, so mula-mula kita start lah. Start daripada sini ke sini. Kita ambil satu garis kat sini. Okay, turunkan dia. Okay, kemudian ke kanan satu. Ke kanan ke sini lah. Sini ke kanan, sini ke atas, sini ke kiri, sini ke bawah. Sorry, sini ke kiri, sini ke bawah. So, untuk pandangan hadapan lah. Pandangan hadapan. Ke kanan satu, ke bawah satu, lepas tu ke kanan satu, lepas tu ke bawah lagi 3. Kira tengok 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu kita ambil sikit je sampai dekat bahagian ini. Sebab bahagian ini dia akan mula melengkung. So kita sambungkan garisan ni lah. Okay. Yang ni kita abaikan dulu. Yang lengkung ni kita abaikan dulu. Kemudian kita sambung yang garisan yang atas. Yang atas ni ada berapa? Yang atas ni ada 1, 2. So kita ambil 2 ni saja dulu. 1, 2.
Kemudian dia turun ke bawah 1, 2, 3. 1, 2, 3 sampai kat sini. Okey. Abaikan yang ni dulu. Dah siap pandangan hadapan, kita abaikan yang ni dulu. Lepas tu kita sambung dengan pandangan atas. Okey, pandangan atas, garisan ini dia akan bercantum dengan titik ni. Okey. So titik ni lah yang ni lah. So garisan yang ni lah. So kita buat bentuk garisan ni. Bentuk L lah. Kita buat bentuk L ni. L terbalik. L berpusing. Yang garisan yang tu. Lepas tu. Sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan 4. Yang ni pula ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ke kanan. 1, 2, 3, 4. So sampai ke sini. Kemudian dia turun 1. Turun ni ke sini lah. Kalau pandangan atas turun ni ke sini. Bukan ke sini. Kalau ni pandangan hadapan turun ke sini ya. Kalau pandangan atas diturun ke sini. Satu. Lepas tu ke kiri. 1, 2. Ke kiri dia macam ni. 1, 2. Sampai sinilah garisan tu. Kemudian kita sambungkan sepenuhnya biar dia cukup. Okey, dah nampaklah bentuk dia sikit. Seterusnya adalah kita buat garisan yang mana? Garisan yang ini ya. Garisan yang ini. Yang ni. Dekat sini yang nampak kotak ni. Dia sebenarnya dia ke bawah. Di sini. Titik pertemuan dia kat sini. Dekat sini dan juga dekat sini. So maknanya garisan ni sebenarnya dia ke bawah. Kalau kita nampak daripada atas, kita tak nampak garisan dia. Tapi kalau kat sini sebenarnya dia akan garis sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kalau kita nak tengok balik, kita tengok garisan yang ni lah. Daripada sini lah. Sini bucu ni dengan bucu ni. Sama. 1, 2, 3. Sebab kalau kita tengok garisan ni dia selari. So maknanya garisan ni sama lah. 1, 2, 3. Seterusnya kita sambungkan yang ni sebab kalau kita tengok kat sini, pandangan kanan, pandangan belah sini, dia akan berbentuk kotak. So kita sambungkan dia. 1, 2, 3. Okey, cukup. Lepas tu kita buat pandangan yang mana pula? Mana yang kita nampak? So yang kita nampak dekat sini adalah yang bahagian ini. Kotak ni. Kotak yang ni adalah yang kita nampak dekat sini ya. Yang kita nampak dekat sini. Dan kita nampak dekat sini. So kotak ni sebanyak berapa? 1, 2, 3. Ataupun kita nak mula biasa mula daripada sini lah. Bucu ni. Sama dengan bucu ni. Sama dengan bucu ni lah. Okay. Turun banyak berapa? 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Lepas tu kita sambungkanlah yang ni. Kalau kita tengok bentuk ni. Bentuk ni lah. Yang ni. 1, 2. Kita sambungkan dia. Kemudian apa yang kita tengok. Kita cukupkan kotak ni lah. Kotak ni. 1, 2, 3. Lepas tu kita cantumkan dia. 1, 2. Okey. So, hampir-hampir siap dah ni. Yang ni pandangan yang ni dah cukup. Seterusnya, apa yang kita perlu buat ialah kita sambungkan garisan yang ni sedikit. Pandangan yang ni dah ada 1, 2, 3, 4. Tapi benda ni dekat bawah. Pandangan ni garisan ni adalah garisan dekat bawah yang ni. Yang ni. Garisan dekat bawah. So, 1. Seterusnya, kita turunkan dia. Sebab kalau kita tengok daripada sini, dia adalah pada pandangan ni, dia adalah straight ke bawah. So, turunkan straight ke bawah. Okey. Kemudian, kita tambahkan satu garisan lagi. Kalau kita tengok garisan yang ni, dia sebenarnya straight. So, kita sambung yang ni dulu. Okey. Okey. Lepas tu baru kita tengok lengkung daripada sini ke sini. So, kita kena sambung. So, kalau kita tengok titik ni, dia kat dalam. Yang titik ni dekat luar. So, sama jugalah macam kalau nak lukis ni. Yang ni belah dalam garisan. Yang ni, dua ni adalah di dua garisan. So, kita sambungkan garisan dia. Okey. Seterusnya, kita buat yang sama untuk yang bawah jugalah. Kat bawah ni pun sama. Dia straight sikit. Straight. Okey. Lepas tu, kita sambungkan dia punya lengkung ni sama macam yang kat atas ni. Sama. Okey. So, dah siap. Siap untuk drawing yang pertama lah. Okay, seterusnya kita pergi contoh yang kedua. Okay. Okay. Dan nampak contoh yang kedua ni. So, macam biasa, step yang pertama lah kita kena tentukan jenis-jenis jenis drawing, jenis projection. Sama ada dia adalah third angle projection ataupun first angle projection ataupun view A ataupun view B. Okay, third angle projection.
Okay, untuk drawing ni, sukuan dia berada, garisan yang bersudut 45 darjah, dia berada di sukuan kedua ataupun bahagian atas. So, maknanya ini adalah third angle projection lah. Third angle projection, di mana selepas itu kita kena tentukan dia punya pandangan iaitu pandangan hadapan sentiasa bersetentang lah dengan garisan sudut 45 darjah. So, pandangan hadapan inilah front view. Kemudian kita tentukan pandangan belah atas. So, macam biasa third angle projection, pandangan atas akan sentiasa berada di atas. Rujukan kita adalah front view. So, pandangan atas akan berada di atas, front view. Pandangan sini adalah akan jadi pandangan kiri. Left view. Left view kepada pandangan belah kanan. Dia berada di belah kiri. Okey. Kalau kita tengok dia berada di belah kiri lah. Alright. Seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita perlu mulalah kena tentukan kedudukan. So macam saya cakap tadi yang sebelum ni view A, yang ni sebab dia berada di belah sini dia adalah view B. So seolah-olah dia macam cross dengan third angle projection ni. Dia macam selari paralel dengan garisan sudut 45 darjah. Okey, kemudian so apa yang kita kena buat adalah kita kena mula kat mana. So untuk kes yang ni kita mula dengan bahagian yang bawah ni dululah. Sebab pandangan kiri ni mudah sikit. Kalau pandangan kanan dia macam, okey, sebelum kita tengok drawing, tengok pandangan front view, kita tengok apa yang bersangkut paut. So front view ni dia ada macam pelik sikit lah kat sini. Dia macam ada pelik sikit. So kita jangan mula dengan yang ni, kita mula yang senang. So yang senang adalah kita tengok yang kotak ni, kotak. So kita tengok kat sini di straight. So maknanya kotak ni straight lah. So kita mulalah buat garisan ke kiri, kita akan bentuk kotak tu lah. Ke kiri 1, ke atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. So ada panggang kiri ya. 1, 2, 3, 4. Okey, sampai situ. Lepas tu ke kanan 1. Lepas tu ke bawah 1. Ke bawah 1, 2, 3 dan 4. So ada 4 ke bawah. Okey, dah siap 1. Kemudian apa yang kita perlu buat? Okey, untuk kes yang ni jalan yang paling mudah adalah kita mula dengan pandangan atas. Okey, dalam melukis isometrik, kita jangan mula dengan top view. Pantang larang nak lukis isometrik, kita jangan mula dengan top view. Kita kena mula dengan left view ataupun front view. Bila dah ada left view ataupun dia punya punca dia, kita dah mula melukis top view. Okey, sekarang kita dah ada left view. So garisan ni sebenarnya dia bercantum dengan titik ni. Okey. So maknanya garisan ni dia ke sana. So maknanya kita kira ada berapa? 1, 2, dia macam bentuk L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kemudian cukupkan ke kanan ni 3, 1, 2, 3. Lepas tu ke sini berapa? 1, 2, 3. Kita buat 1, 2, 3. Lepas tu ke situ 2. Lepas tu kita cantumkan garisan ni dengan yang ni lah. So kita dah dapat pandangan belah atas sikit lah. So seterusnya kita tengok kat mana yang mudah. Yang mudah biasa kita tengok garisan yang bercantum lah. So kita tengok pandangan hadapan kat sini. So dia bercantum kat sini ya. Daripada nombor garisan yang sini, bucu ni dengan bucu ni dia bersambung. So kita sambungkan dia. Okey, kita sambungkan lah. Dia akan bentuk macam tu. Seterusnya kita tengok pula pandangan kiri. Pandangan kiri tadi kita ada berapa kotak? Kita dah ada belah sini 1. So yang ni pula kita kena buat yang ni pula 1, 2, 3, 4. So kita buat 1, 2, 3, 4. So sambungkan garisan tu. Seterusnya kita tengok bucu ni dengan bucu ni dia bercantum tau. Dia bercantum. So apa yang kita perlu buat, kita sambungkanlah ke sana sama dengan garisan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 lah sampai ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Okey. Seterusnya kita tengok garisan ni dia naik sebanyak straight. Dia naik straight. Macam mana kita tahu dia naik straight? Kita tengok gambar aja pandangan atas. Pandangan atas sebab dia sama
Daripada sini ke sini sama. So, maknanya dia naik straight lah. Garisan ni adalah garisan naik straight. Okey, seterusnya kita kena buat bentuk ni lah. Bentuk macam ni. Kita buat. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, kita sambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lepas tu garisan ni sambungkan dengan garisan ni. Alright. Seterusnya, apa yang kita nak buat adalah kita buat lukisan pandangan yang sebelah sini. Okay, pandangan yang belah sini, macam mana kita nak tentukan dia sebenarnya dia betul-betul lukisan dia straight ke bawah. Kita tengok belah sini. So, kita tengok dia adalah straight ke bawah. Satu kotak. Sebenarnya dia bergerak satu kotak ke bawah. Satu ke bawah. Lepas tu, kalau kita tengok yang ni, dia tak ada tambahan. Dia macam straight. Macam satu titik. So, maknanya garisan dia tak serong ke sini. Dia hanya satu titik. So, maknanya kita ikut straight lah. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Sampai situ. Kemudian kita naikkan dia lah. Cantumkan dia seperti yang dilukis ni. Okey, seterusnya apa yang kita buat? Okey, kita hanya sambungkan garisan-garisan yang ada, iaitu garisan yang belah sini ke sini. Okey, sebab kalau kita tengok kat sini, pandangan sini. Sini hanya sambungkan sini ke sini. Dan last sekali yang ni kita sambungkan situ ke situ. Okey, dah siap untuk third angle projection. Okey, itu macam mana kita nak lukis isometrik. Contoh yang kedua. Kemudian saya pergi yang contoh seterusnya. Okey, so kita tengok yang ni. Okey, daripada drawing yang dilukis, apakah jenis projection tersebut? Okey, kalau kita tengok garisan yang kawasan kosong ni, biasanya kita letak garisan yang memang kita akan letak garisan yang bersudut 45 darjah dekat sini. So, biasanya kita tinggal kosong lah sebab extension line tu tak penting untuk case yang ni. So, kalau garisan yang bersudut 45 darjah belah bawah, so ini adalah first angle projection. View mana? Nanti kita tengok view mana. First angle projection, yang ini adalah first angle projection. Alright, so yang bersetentang ni, lepas tu kita kena step yang kedua, kita kena tentukan jenis view lah. Front view, top view, light view, side view. Okay, so yang bersetentang dengan garisan 45 darjah adalah akan jadi sentiasa front view. Okay, seperti yang kita maklum sebelum ni, first angle projection, dia punya drawing adalah terbalik. So, maknanya apa maksud terbalik? Terbalik itulah rujukan. Rujukan kita adalah front view. Terbalik maknanya yang berada di bawah sebenarnya adalah pandangan di top view. Yang berada di kiri sebenarnya adalah pandangan right view. Pandangan kanan. Dia itu terbalik. Terbalik kepada siapa? Terbalik kepada front view lah. Kalau belah kiri front view sebenarnya adalah right view. Belah bawah top view sebenarnya adalah belah bawah front view sebenarnya adalah top view. Okey. Untuk case yang ini adalah view A. Macam mana kita cakap view A? View A sebab front view kita, okey, front view kita adalah belah sini, belah kiri, right view akan berada di belah kanan lah. Janganlah kita cakap yang ni front view dekat sini. Pandangan belah kanan kat sini. Sorry, kalau kita kata kat sini, pandangan kat sini adalah pandangan hadapan, yang ni kita akan jadi pandangan sebelah kiri. Tak kenalah sebab dekat kat sini ditulis pandangan kanan dengan pandangan hadapan dan pandangan kiri. So, pandangan kiri ni sebenarnya belah sini. Yang ni adalah pandangan hadapan lah. Sebenarnya view daripada sini lah. Itu macam mana kita nak tentukan lah. Kat mana view dia. Okay, sebab itu penting step yang kedua. Nak tentukan front view, top view dan juga right view. Okay, ni contoh yang ketiga. So, yang mana kita nak mula yang kat ini. Kat sini agak susah sebenarnya nak mula. Okay, so kita mula dengan bentuk yang bentuk sini dulu lah. Pandangan kanan dulu lah. Okay. Kalau kita nak mula pandangan hadapan, kalau kita tengok pandangan atas, nampak tu, dia tak sama. Dia tak sama. Boleh nak mula sini dulu, tapi digalakkan kita mula dengan permukaan yang rata dulu. Permukaan yang rata yang tak ada tinggi macam ni lah. So, kita mulakan permukaan yang rata, iaitu pandangan belah kanan. So, kita mulakan garisan yang ni lah. Yang ni. Sebanyak 2. Kita mula. Sebab kita tengok kat sini lengkung.
So kita tak nak ambil yang lengkung. Lengkung ni kita tinggalkan dulu. Kita ambilkan dulu yang lengkung, yang bulatan. Kita mula daripada garisan straight ni. So garisan straight ni 2 lah. Daripada sini 2. Dia berbentuk L lah. 2 ke bawah. Okay. Lepas tu ke kiri 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4. 1, 2, 3, 4. Ke sini. Lepas tu dia naik 1. Lepas tu ke kanan 3. Sudah jadi bentuk L lah. Tapi kita jangan sambungkan L ni sebab dia tangent. So garisan ni dia tak nampak. Okay, tangent. Sebab bulatan, lengkung, dia tak nampak garisan tu. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena buat garisan yang inilah. Garisan yang ini. Kita dah boleh mula dengan pandangan atas. So kita buat garisan yang ini yang bentuk macam huruf C kecil. So ini adalah sebab dia straight. Sebab dia tengok, kalau kita tengok sini straight, yang ni pun straight, maknanya mudah lah. Kalau kita tengok sini straight, tiba sini sengit, something wrong. Bukan something wrong, susah sikit. So kita mula yang straight dulu lah. So straight ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sampai situ. Dan kita buatlah bentuk ni. Bentuk C ni. Dia ke bawah 1, 2, 3, 4. 4 1, 2, 3, 4 kat sini. Lepas tu ke kanan 2. Lepas tu ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke situ. Lepas tu ke sini 2. Lepas tu ke bawah ni 2. Lepas tu ke sini 2. So dia akan bercantum. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat? Kita boleh mula dengan pandangan hadapan lah. Kita boleh mula dengan pandangan hadapan sebab kita dah ada bentuk dah sikit. Okey, pandangan hadapan kita mulakan dengan garisan yang ni lah. Garisan yang ni. So, dia tengok 1 turun ke kanan 2. Kanan. Bawah 1. Ke kanan 2. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat adalah belah sini pula lah. Yang bahagian sini. So, dia bercantum dekat bucu ya. Dia bercantum dekat bucu ni. 1. 2. Lepas tu, naikkan dia. 1. Turunkan 1. Lepas tu kita nak buat bentuk yang kat sini pula. Bentuk yang kat sini. Sebab kita tengok dekat sini dia ada satu kotak je. So maknanya dia adalah garisan yang terlindung lah kat sini lah. Ini adalah garisan yang terlindung lah. Kita cantumkan dia. Ini adalah garisan terlindung yang nampak kat sini. Garisan putus adalah garisan terlindung. Yang bawah ni kita cantumkan dia. So biar dia nampak logik akal lah. So seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita nak sambung belah sini pula lah. Belah sini sama juga belah sini. Lepas tu barulah kita buat dia punya lengkung ni. Okay, lengkung ni macam mana kita nak buat? Kita kira lengkung ni 1, 2, 3. Tengah-tengah dia 3. 1, 2, 3. Maknanya lengkung ni dia akan menyentuh sini dan juga sini. Yang penting dia akan sentuh sini. So yang cara dia nak cantum ni tak terlalu penting. Yang penting sekarang adalah dia menyentuh bahagian tengah ni lah. Nombor 3 ni yang sini. 1. Sorry. Berapa 3? Sorry. Daripada sini. 1, 2, 3 lah. 3 lah. 1, 2, 3. Kalau dia daripada bawah 1, 2, 3, 4. So dekat sini lah. So garisan lengkung sampai situ. Okay. Okay, seterusnya adalah kita sambung juga garisan belakang. Buat garisan yang sama lah. Cantumkan dia. Lepas tu kita cantumkan dia. Okey. Kemudian kita buat garisan bulatan ni lah. So kena tentukan kat mana dia punya bulat. Pusat bulatan adalah dekat sini lah. 1, 2. So tengah-tengah yang ni 1, 2. So kita boleh mula lukis bentuk bulatan. Tapi dalam bentuk ISO dia akan jadi elips lah. Pusing. Yang tak pergi kita roughly je lah lukis. Yang penting dapat faham konsep. Okey, dah siap? Untuk contoh yang ni, seterusnya kita pergi ke yang terakhir. Contoh yang keempat. Okey, so yang ni, apakah jenis projection? Step pertama, tentukan jenis projection. So, kita tahu garisan yang bersudut 45 darjah berada di belah bawah. So, maknanya dia adalah first angle projection. Okey, dah tahu first angle projection. Lepas tu kita kena tentukan jenis view dia. Jenis view dia yang bersetentang dia akan sentiasa akan jadi front view. Okey, macam kita explain, first angle projection dia akan sentiasa terbalik. Okey, yang ni, drawing ni, view ni berada di belah kanan front view. So, kalau dia berada di belah kanan, dia terbalik, dia akan jadi left view lah.
Yang ni contoh pun sama. Kalau yang ni berada di bawah front view, yang ni akan jadi top view. Dia akan terbalik. Kalau yang pertama ni, yang kedua ni, yang ketiga yang ni, 3, 4, tak kisah mana-mana. Top view dan yang ni adalah pandangan belah kiri. Walaupun sebab dia berada di belah kanan, terbalik. Okay. So, macam mana kita nak tahu jenis view dia? Kita tengok kedudukannya. Dia akan sentiasa selari dengan first angle projection, garisan tu lah. So, view ni adalah selari dengan garisan tu. Okay. Dia selari. Parallel. Okay. So, daripada sini, so kat mana kita nak mula? Top view memang pantang kita mula dengan top view. Kita kena mula dengan front view. So, contoh terakhir ni adalah contoh yang paling susah lah. Setakat ini. So, kita boleh mulakan dengan front view ataupun left view lah. Untuk case yang ni, biasa kita mula daripada left view lah. So, left view, kalau kita tengok bentuk ni, left view dia macam ni left view. Garisan yang ni sebenarnya adalah belah sini lah. Garisan yang ni adalah garisan yang belah sini. Garisan left view. Left view. Ni, garisan yang ni. Alright. So, dia akan membentuk satu bentuk macam trapezoid gitulah. Trapezoid. Tapi tak berapa trapezoid lah. So, kita mula dengan kedudukan yang belah sini lah. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah mana-mana kita boleh mula. 5 ke bawah, lepas tu ke kanan 3, 1, 2, 3 kanan. Lepas tu naik ke atas 1, 2, 3. Lepas tu kita sambung kat mana? Kita tengok dia silang, dia cross macam tu 1, 2. So dia cross, betul-betul naik atas titik 1, 2, okey. Lepas tu dia cantumkanlah yang ni garisan ni, okey. Okey, kita dapat pandangan yang pandangan sisi. Okey, pandangan sisi. Kemudian kita tengok pandangan sisi yang ni lah. Okey, pandangan sisi yang ni sebenarnya seterusnya kita buat pandangan yang sini. Dia macam pandangan ni, lepas tu kita buat garisan yang ni. Garisan yang ni kalau kita tengok daripada left view, dia hanyalah satu garisan sebab dia selari. Dia hanyalah satu garisan. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat garisan kotak ni lah. Yang ni. Lepas tu kotak dia. Kotak dia sebanyak 3, 3. So, ke kanan 3. Ke bawah 3. Dan juga kanan 3, bawah 3, kiri 3. Sebab garisan yang ni dah siap. Garisan yang ni dah siap. Okey. Kemudian kita buat bulatan ni lah. Bulatan ni kita ni lah. Agak-agak je lah. Buat untuk dia elips. Ngam-ngam. Biar dia ngam seperti yang terlukisan tu. Seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita kena perlu buat pandangan kiri lagi. Sebab pandangan depan, pandangan kiri yang ni, dua ni lah. Dia dua. Macam bentuk S gitu. Bentuk S gitu. So, ni macam ni sama lah. Dia bentuk macam bentuk S. Pandangan sini, sini dan juga situ. Okay. Dia macam bentuk S. Tapi pandangan yang ni, ini macam pandangan yang ni adalah garisan yang ni. Yang ni adalah garisan yang ni. Permukaan yang ni. Dia macam dia ada step. Dia macam ada step. So, kita buat garisan yang ni. Ada berapa? 3. 1, 2, 3 ke kanan. Lepas tu naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Naik 5. Lepas tu, apa yang kita buat, kita cantumkan lah. Sebab kalau kita tengok garisan yang ni, dengan yang ni, dia bercantum. So, kita cantumkan dia. Alright. So, seterusnya adalah kita kena buat pandangan yang ni pula. Di satu-satu. Mula-mula, kita buat left view. Lepas tu, kita buat yang ni. Lepas tu, kita buat yang ni. Lepas tu, kita buat yang ni pula. Dia satu-satu. Kita jangan gelojoh. Jangan gelojoh. Step by step. So, macam mana dalam kes yang ni? So, kita tengok. Sorry. Dia punya bucu ni, dia berbentuk macam segi 4 lah. So, 3 kanan. So, kita buat 3 kanan. 1, 2, 3. Lepas tu 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ke bawah. Lepas tu 3 ke kiri. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, yang ni tak apalah buat sebab dia garisan ni dah ada lah. Dia dah buat. Dah siap. Seterusnya apa yang kita kena buat? Barulah kita mula dengan pandangan atas. Pandangan atas dia berbentuk macam huruf L. Bucu ni sebenarnya
dia bercantum dengan bucu yang sini. Bucu sini dengan bucu sini dia bercantum. Dan bucu sini bercantum dengan sini. Okay. So dia akan bentuk macam huruf L lah kata pandangan atas. So berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 situ. Lepas tu kita cantumkanlah ke kanan. Kita tengok kotak ni 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ke sini pula 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun kat sini dia adalah nampak macam 120 darjah. Tapi ini adalah isometrik. Ni sebenarnya 90 darjah pandangan atas. Tapi isometrik dia adalah 120 darjah. Tapi memang sepatutnya macam ni garisannya. Seterusnya kita buat bentuk L lah. Lepas tu dia sini 2, 1, 2. So 1, 2. Kat sini 2. Lepas tu kita naikkan dia lah. Yang ni selari dengan garisan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. So ada kat sini kan 1, 2, 3, 4, 5. So sampai sini. Lepas tu kita sambungkan lah biar dia sampai ke hujung tu. So kita dapat bentuk L yang kat atas tu. Okey, yang terakhir adalah kita tengok ada satu garisan dekat mana yang kita nampak ni ada macam hidden line. So maknanya garisan ni sebenarnya tersembunyi di belakang ni. Pandangan kanan, pandangan hadapan kat sini ada garisan yang tersembunyi kat belakang. Tersembunyi macam mana? Tersembunyi sebanyak straight macam ni satu, tapi bila kita tengok daripada atas, kita akan nampak lurah dia. Dia macam seolah-olah macam ada lurah. Dia macam lurah macam tu. So kita macam mana kita nak tahu? Kita tengok kat sini ada macam ada lekuk kan, macam lekuk kan. So dia lekuk lah. Lekuk sebanyak berapa? 1. Okey, seterusnya adalah apa yang kita kena buat. Kita tengok pandangan belah sini. Dia sebenarnya selari dengan pandangan ni. So maknanya dia samalah garisan ni. Dengan sama garisan ni. Cantumkan. Okey, seterusnya kita just cantumkan garisan yang hidden line lah. Sebab ada satu kotak. So dia hanyalah bercantum ke situ. Okey. Itu dah siap untuk drawing. Inilah contoh drawing kalau kita nak convert first angle projection to angle projection lah kepada isometrik yang diberi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.